Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Kita pun baru habis peperiksaan pertengahan tahun. Alhamdulillah, Ustaz tengok ramai yang dapat jawab mata pelajaran sirah. Adalah beberapa orang sahaja yang kuranglah sikit, yang ada mungkin ada beberapa yang soalan yang tak boleh jawab, tapi keseluruhannya majoritinya alhamdulillah boleh jawab. Okey, kita sebelum ni kita dah belajar tentang apa? Kita telah belajar tentang Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada tajuk yang baru, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib. Hijrah ni maksud apa? Okey, hijrah ni adalah perpindahan. Perpindahan. Hijrah ni adalah perpindahan. Maksudnya hijrah ke Yathrib, perpindahan kepada ke Yathrib. Yathrib. Dulu nama dia Yathrib, sekarang nama dia apa? Tahu tak? Yathrib tu nama dia sekarang apa? Madinah. Sekarang nama Yathrib dah tukar menjadi Madinah. Dulu namanya Yathrib. Okey, jadi maksud tajuk ni adalah peristiwa perpindahan Nabi daripada Mekah ke Yathrib, iaitu Madinah sekarang. Okey, baik. Okey, sesiapa yang ada buku teks bolehlah buka muka surat 36. Okey, baik. Okey, mari kita tengok. Okey, untuk topik yang pertama dalam tajuk yang baru ni adalah pengislaman orang-orang Yathrib, iaitu orang-orang yang Yathrib masuk Islam. Orang-orang Madinah masuk Islam. Dulu orang tak panggil Madinah lagi, dulu panggil Yathrib. Okey, jadi tajuk topik yang akan kita bincangkan hari ni adalah orang-orang Yathrib memasuk agama Islam. Okey, boleh tengok buku teks kamu. Allah. Okey, jadi siapa ada buku teks boleh tengok buku teks kamu muka surat 36. Okey, jadi kita tengok kat sini sekarang tajuk dia orang Islam, orang Yathrib masuk Islam, pengislaman orang-orang Yathrib. Okey, kita kat sini tengok buku teks kamu. Pada tahun ke-11 kenabian. Okey, apa maksud tahun ke-11 kenabian ni? Okey, tahun ke-11 kenabian ni adalah bermaksud selepas 11 tahun selepas Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maksudnya tahun selepas Nabi Muhammad menjadi Rasul. Bukannya 11 tahun selepas Nabi Muhammad dilahirkan, tapi menjadi Rasul. Okey, jadi Nabi Muhammad selepas 11 tahun menjadi Rasul, jadi bila Nabi Muhammad dah jadi menyampaikan Islam dekat Mekah. Okey, jadi seramai 6 orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Macam mana dia orang masuk Islam? Dengan ada yang datang datang ke Mekah. Bila datang ke Mekah tu, dia dengar pasal Islam, dia pun masuk Islam. Okay, ada pula yang orang Mekah ke Yathrib kan. Jadi bila dia pergi bukan orang Mekah ke Yathrib, orang Yathrib datang ke Mekah untuk berniaga ke apa kan. Jadi bila dia dah dengar pasal Islam, jadi dia tertarik kepada Islam. Jadi nama orang ni memeluk agama Islam. Okey, kita tengok pula pada tahun ke-12, maksudnya pada tahun 12 kenabian, maksudnya setahun selepas itu, seramai berapa orang? Seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menganut Islam. Maksudnya tambah lagi 6 orang. Okey, jadi dan apa? Dan berjanji untuk mengembangkan agama Islam di Yathrib. Okey, maksudnya bila dah bertambah orang Islam yang tinggal di Yathrib, jadi 12 orang ni kata apa? Dia berjanji untuk mengembangkan agama Islam di mana? Di Yathrib. Jadi 12 orang ni dia orang kembangkanlah agama Islam dekat Yathrib. Yathrib tu sekarang Madinah. Mekah dengan Madinah ni jauh tau. Berjam-jam kalau naik kenderaan sekarang ni. Okey, jadi bila dah berjanji untuk mengembangkan agama Islam, kita tengok pula. Waktu ni Nabi Muhammad kat Mekah lagi. Nabi Muhammad tak hijrah ke Madinah, ke Yathrib lagi. Okey, jadi di tahun berikutnya, iaitu pada tahun 13 kenabian. Maksudnya tahun ke-13 kenabian, maksudnya 13 tahun dah Nabi menjadi Rasul. Seramai berapa orang? 73 orang Islam dari Yathrib.
Daripada berapa tadi? Daripada 6 orang awal-awal. Lepas tu 12 orang. Lepas tu 73 orang. Tak ni. Lepas tu ke 73 orang. Tadi 6, lepas tu 12, lepas tu 73 orang pada tahun ke-13 masuk Islam. Jadi dia orang buat apa? Dia orang datang ke Mekah dari Yathrib. 73 orang tu datang ke Mekah daripada Yathrib, berjumpa dengan Rasulullah. Dia orang jumpa 73 orang, ramai tu. Dia pergi datang ke Mekah, jumpa dengan Rasulullah. Dan apa? Dan mereka buat apa? Telah berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Bila diorang dah datang ke Mekah ni, diorang kata kepada Rasulullah, kami berjanji untuk setia kepada kamu. Setia buat apa? Setia untuk menolong dan mempertahankan Rasulullah. Kan waktu tu Rasulullah mendapat kecaman ataupun mendapat ancaman, kecaman daripada orang-orang Arab Quraisy Mekah, orang Arab yang bukan masuk Islam, orang Arab jahiliah. Jadi jadi diorang 73 orang ni datang ke Mekah, cakap apa? Diorang akan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tadi diorang dah berjanji dah untuk mengembangkan Islam. Sekarang nak berjanji lagi untuk mempertahankan Rasulullah, mempertahankan daripada apa? Daripada ancaman. Kan orang duk ugut Rasulullah, nak bunuh Rasulullah lah apalah kan. Nak pukul Rasulullah, dijerit leher, dibaring tai unta dekat depan rumah. Gitulah. Lepas tu jadi bila orang Madinah ni, bila dia nak mempertahankan Rasulullah, jadi bila orang Arab Quraisy ni, kita tengok sini, apabila orang Quraisy melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat bantuan dari penduduk Yathrib. Maksudnya bila orang Arab Quraisy dekat Mekah ni, orang-orang yang bukan Islam ni, dengar apa? Bila berdengar Rasulullah mendapat bantuan daripada penduduk Yathrib, orang jauh datang tolong Nabi. Jadi dia orang buat apa? Orang Arab jahat dekat Mekah ni, orang Quraisy ni beritahu mereka bersepakat untuk meningkatkan tekanan dan siksaan terhadap para sahabat baginda. Dia orang tak berani nak siksa Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad ada nama. Nabi Muhammad ni dihormati oleh orang Mekah. Kan Nabi Muhammad digelar Al-Amin kan. Jadi dia orang tak boleh buat apa kat Nabi Muhammad. Dia orang seksa sahabat-sahabat Nabi ni dan meningkatkan tekanan. Meningkatkan tekanan daripada apa? Dari segi bila orang nak datang membeli barang, contoh dekat peniaga, peniaga cakap, kau tak boleh beli barang daripada aku. Kau pergi dari sini sebab kau Islam. Contoh. Lepas tu apa lagi? Nak beli barang tak boleh. Nak pergi ke Kaabah, nak buat ibadat tak boleh. Jadi para sahabat diseksa. Diseksa sebab masuk Islam. Jadi akhirnya orang Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah. Jadi satu hari ni orang Arab Quraisy ni, orang Arab yang jahat ni, yang bukan Islam ni, mengambil keputusan. Dia orang plan nak apa? Nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang pun dah plan ni. Dia orang okey, malam ni kita nak kena bunuh Rasulullah, sebab Rasulullah ni dia punya apa? Dia punya efek ataupun kesan Rasulullah ni, dakwah Rasulullah ni dah makin berkembang. Jadi dia orang takut. Dia orang kata, kita kena bunuh Nabi Muhammad. Kau tak ramai lagi masuk Islam. Bukan setakat kat Mekah masuk Islam, kat Yathrib pun masuk Islam. Jadi disebabkan keadaan yang berbahaya itu, baginda mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib. Disebabkan orang Islam diboikot, diseksa, Nabi Muhammad pun dah rasa terancam waktu tu. Orang Islam dah tak selamat lagi duduk Mekah waktu tu, sebab orang Arab Quraisy ni dah makin berjadi-jadi dah. Jadi Rasulullah mengizinkan ataupun menyuruh orang-orang Islam untuk berhijrah, iaitu berpindah ke Yathrib. Okey, boleh faham sangat tu? Okey. Jadi untuk hijrah Rasulullah ni panjang. Ustaz rasa tak sempat untuk cover hari ni. Jadi Ustaz akan sambung pada masa yang lain.
Okey, Ustaz rasa sampai di situ sahaja dulu untuk hari ini. Okey, Ustaz harap semua dapat faham apa yang Ustaz ajar hari ini. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa untuk masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.